Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan melakukan khataman. Khataman bagi kitab ini insya-Allah. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita akan meneruskan iaitu kitab Hidayatus Salikin, yang kita akan kembali sedikit iaitu ke surat 366, iaitu menerangkan tentang kitab Ihya Ulumuddin, iaitu kepentingan dan yakni kenapa kita berpegang kepada kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dari kerana inilah kata As-Sayyid Abdullah Al-Aidarus atau Al-Aidarus. Ala salat yang betul, ala sawab yang betul adalah Aidarus. Aidarus tu nama klan atau nama keturunan nasab daripada kita punya ulama-ulama dan para sayyid, para syurafa, iaitu orang yang berketurunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Yaman. Itu dipanggil dengan Al-Aidarus. So kata-kata As-Sayyid Abdullah Al-Aidarus, man hassala al-kitaba Ihya'i Ulumiddin wa ja'alahu 40 mujalladan damantul lahu 'ala Allahi jannatah. Iaitu barang siapa yang menghasilkan akan kitab Ihya Ulumuddin dan menjadikan ia akan dia 40 jilid, nescaya aku jamin baginya atas Allah SWT dengan masuk dalam syurga. Maksud dia adalah orang-orang yang benar-benar berpegang kepada isi-isi di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mana isinya adalah penuh dengan amalan-amalan yang baik, seperti mentaati syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan solat fardu, meninggalkan perkara yang mungkarat, kerana dalam kitab Ihya Ulumuddin ada perbahasan atau kitab muhlikat, menerangkan tentang benda-benda yang merosak jiwa. Jadi kalau orang tu sudah melakukan semua perkara yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangannya, ditambah dengan berbagai ibadah dan ketakwaan, insya-Allah harapannya Allah SWT memberikan kepada kita syurga insya-Allah. Fa in ra'aitan nafsaka tastaqilu atau tafkilu al-amala bihadhihi al-wadha'if wa tastankiru hadzal fanna min al-ilmi wa taqulu laka nafsuka aina yanfa'uka hadzal fannu min mahafilil ulama'i wa mata yuqaddimuka hadza 'ala al-aqrani wan nudhara'i wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara'i wal wuzara'i li yuhassilaka ila sillati wal arzaki wal wilayatil awqafi wal qada'i fa'lam anna asyaitana qad aghwaka wa ansaka mutaqallabaka wa mathwaka fadlub laka syaitanan mislaka liyu'allimaka ma tazunnu innahu yanfa'uka wa yuwassiluka ilal bughyatika suma'lam annahu qattu la yasfulaka al-mulku fi mahallatika fadlan an qaryatika wa baladika summa yafutuka bihi al-mulku al-muqimu wan na'imud da'imu fi jiwari rabbil alamin. Yang bermaksud, maka jika engkau lihat akan dirimu itu berat, ia akan mengamalkan dengan segala wazifah ini, iaitu amalan wirid-wirid yang telah disebutkan tadi, iaitu segan dirimu itu pada mengamalkan akan ibadah yang tersebut dalam kitab ini, dan mungkin ia akan fan ini, iaitu fan
daripada kitab atau daripada ilmu tasawuf yang tersebut di dalam kitab ini, dan berkata dirimu itu di dalam hatimu, manakala memberi manfaat akan daku ilmu ini pada perhimpunan ulama, dan manakala mendahulukan ilmu ini akan daku atas orang yang sama-sama dan orang yang seumpama, dan betapa meningkatkan ia akan martabatmu dan ketinggianmu pada segala majlis raja-raja dan majlis segala menteri yang besar-besar, supaya menyampaikan akan engkau kepada pemberian mereka itu dan kepada kemurahan mereka itu, dan supaya menyampaikan akan jadi memerintahkan segala wakaf, dan supaya jadi qadi. Maka ketahui olehmu bahwasanya syaitan itu telah menyesatkan akan engkau dan melupakan ia akan negeri akhirat, yang ia itulah tempat engkau kembali kepadanya, dan ialah tempat kediamanmu, dan ialah negerimu yang kekal. Maka tuntut oleh kamu akan syaitan yang iaitu seumpama dengan engkau, supaya ia mengajar akan engkau ilmu dan amal yang lain daripada fan ilmu tasawuf ini, iaitu ilmu yang engkau sangka bahawa ia menyampaikan akan engkau kepada suatu yang engkau kehendak akan dia daripada kebesaran dan kemegahan, dan terdahulu atas orang yang sama-sama dengan engkau dan barang sebagainya. Kemudian maka ketahui olehmu bahwasanya sekali-sekali tiada memilih bagimu oleh raja-raja pada tempatmu itu, terlebih lagi daripada dusunmu dan negerimu. Kemudian maka luput akan engkau dengan dia negeri akhirat itu, iaitu tempat kerajaan yang mukim dan nikmat yang daim kekal di dalam syurga, iaitu tempat menghampirkan diri kepada Tuhan kita, ya Rabbul Alamin. Ini adalah penutupnya, yang mana nak tak nak kembali, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang kita masuk pada bab penutup, tuan-tuan dan puan-puan. Ini suatu kesempurnaan, tatimah, kesempurnaan, iaitu pesanan terakhir Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ini. I'lam ayyuhat talib. Jadi dalam ini dia kata, I'lam ayyuhal talib lidaril akhirati al-mu'ridu 'anid daril faniyati anni qad dzakartu fi hadzal kitabi ba'd al-masail al-amaliyati wal 'adiyati an-nafi'ati mukhalifan lima atamada alaihi ba'dul fuqaha fa'tamidhu wa'mal bima fihi wa la tukhalifhu fa inni tabi'un wa muqallidun fihi li akbaril fuqaha'i wa imamihim al-imami hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa huwa jami'un lil fiqhi wat tasawufi. Ini maksudnya, ketahui olehmu hai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat. Kita semua ni bekerja kerana bersiap sedia untuk menghadapi akhirat, yang berpaling daripada negeri yang fana. Dari negeri yang fana ini, bahawasanya telah aku sebutkan di dalam kitab ini akan sesetengah daripada beberapa masalah yang diamalkan dan daripada beberapa doa yang manfaat, padahal menyalahi ia bagi barang yang dimuktamadkan, dipegang atasnya oleh setengah fuqaha. Jadi apa dia nak kata kepada kita semua? Yang kita ini adalah bersiap sedia untuk menghadapi akhirat, bersiap sedia akan kembali kepada Allah SWT. Jadi aku, iaitu Syekh Abdul Samad Falimbani, dia berkata, aku nyebut dalam kitab ini beberapa masalah, beberapa amaliyah, beberapa doa yang bermanfaat, yang kadang-kadang mungkin dipandang berbeza, dipandang mukhalifan, dia menyalahi, maksudnya dia tak setuju, lima i'tamada alaihi ba'dul fuqaha, pada apa yang telah dipegang oleh sebahagian fuqaha. Jadi isu yang dari dulu sampai sekarang tak habis-habis lagi, pergaduhan tentang isu-isu tasawuf oleh orang yang tidak mengenal tasawuf, dan kadang-kadang masih ada khilaf mukhalifat, yakni perbezaan pendapat yang mana dalam perkara-perkara tasawuf. So memang ada beberapa perkara yang kita akui
sebahagian fuqaha, kita tak kata semua, ba'dul fuqaha yukhalif, berbeza pendapat dengan masalah-masalah yang disebutkan di dalam kitab Hidayatus Salikin ini, iaitu karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ulama besar. Maka nasihat Imam atau Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, fa'tamidhu wa'mal bima fihi wala tukhalifhu, yang bermaksud maka pegang olehmu akan yang ada di dalam kitab ini, kitab Hidayatus Salikin ini, dan amalkan olehmu akan barang yang di dalamnya. So kita amal apa yang ada di dalamnya. Iaitu apa? Dan jangan engkau menyalahi akan dia, dan jangan kita yukhalif, mengalahi akan dia. Maka kerana bahawa aku mengikut dan taklid. Kerana apa? Kerana Syekh Abdul Samad Al-Falimbani hanya ikut dan taklid sahaja. Iaitu dan taklid pada masalah ini bagi sebesar-besar fuqaha dan imam mereka. Jadi apa? Penulis ini dia semata-mata taklid kepada apa? Kepada fuqaha yang paling besar. Faqih yang besar ni, sebesar-besar fuqaha dan imam mereka, imamul fuqaha, iaitu Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi tak lain tak bukan muallif mengatakan apa yang dia kata itu adalah merujuk kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kerana apa? Imam Ghazali ni manaratul ilmi, iaitu apa nama dia? Manaratul ilmi, iaitu menara ilmu. Manaratul ilmi, menara ilmu. Kerana apa? Wahwa jami'un lil fiqhi wat tasawufi. Dan kerana dia ini menggabungkan antara fiqh dan tasawuf. Ya, Al-Imam Al-Ghazali menggabungkan antara fiqh dan tasawuf. Antara fiqh dan tasawuf. Kerana apa? Dalam bab fiqh misalnya, kita boleh lihat dalam bab fiqh ada perbahasan-perbahasan. Wat tasawufi, dan dalam bab tasawuf juga ada perbahasan sesuai dengan fannya. Sedangkan yang gabung kedua-dua, dia boleh pegang fiqh, at the same time dia pegang tasawuf. Ini orang yang alim, mutafannin. Dan sebenarnya fiqh dan tasawuf ini tidak boleh berpisah, seperti yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad Zarruq. Ini. Jadi dia tak boleh. Dia mesti ada. Kalau ada mana-mana orang mengaku tasawuf, mengaku guru tariqah, guru tarikat, tapi dia tak nak solat, dia mengatakan solat tak wajib, tak boleh tu, tak betul. Itu tak betul. Jadi dia bukan guru tarikat. Yang melanggar atau melawan atau melakukan perkara yang bercanggah dengan Islam yang bersifat qat'i, pasti, bukan yang khilaf. Kalau khilaf, ini adalah mawatinul khilaf. Bila khilaf, kita anggap ini adalah agree to disagree. Kita tak boleh la tabdi'a fi masail khilaf. Kita tak boleh membid'ahkan orang lain dalam masalah khilaf. Ini. Jadi, contoh perkara yang khilaf yang ada disebut di dalam kitab-kitab ini, sebahagiannya adalah khilaf. Ini seperti berzikir dengan isim mufrad, Allah, 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 Allah. Sebahagian daripada ulama menganggap dia adalah bid'ah. Ini menganggap dia adalah bid'ah. Kerana seolah-olah tak ada makna. Tapi sebahagian ulama besar yang lain berpendapat tidak. Hukumnya adalah sunat. Harus dan sunat berzikir dengan isim mufrad misalnya. Maka itu khilaf. Berbeza dalam hal ini, tak sepatutnya menghormatilah. Yang tak nak, jangan kita tuduh macam-macam. Kita hormati. Yang melakukannya, maka jangan pula orang yang mewajibkan orang lain untuk mengikutnya. Misalnya, kita kena berlapang dada dalam bab khilaf. Dalam bab ijma', ya kita sepakat. Ini kena faham. Lalu yang kedua, kita kena hati-hati. Segala sesuatu kena diselidik betul-betul. Kena ditanya. Kena diverifikasi. Verified. Kalau tidak, maka dikhawatirkan kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak hakiki. Tidak seperti itu, kita mengatakan seperti itu. Ini bahaya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Oleh sebab itu, rujukan Al-Imam Al-Ghazali adalah salah satu rujukan utama di dalam ilmu tasawuf. Seluruhnya. Sebab itu,
Tak kisahlah jalur mana sekalipun. Sama ada jalur A, B, C, D, E, semuanya sepakat untuk kembali kepada Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan iaitu yang terlebih aula tempat kita taklid pada segala amal kita. Kerana apa? Yang lebih aula, lebih utama untuk kita taklid pada segala amal kita. Seperti kata Al-Ustaz A'zam As-Sayyid Abdullah Al-Aidarus bin Sayyid Abu Bakar Sakran. Jadi ada seorang ulama. Nama dia Syekh A'zam As-Sayyid Abdullah Aidarus bin Sayyid Abu Bakar Sakran. Anak kepada Syekh atau Habib Abu Bakar Sakran. Mungkin la'ala sawab. Tak tahu betul ke tak. Tapi la'ala sawab. Kemungkinan Syekh Abu Bakar Sakran ini yang menyusun Hizib Sakran. Salah satu amalan yang saya ingat dalam Ba'alawi, mereka mengamalkan Hizib Sakran. Hizib Abu Bakar As-Sakran. Nama dia Hizbu Abi Bakar As-Sakran. Bin Sayyid Abi Bakar As-Sakran bin Sayyid Abdul Rahman As-Saqaf. Dia anak Syekh Abdul Rahman As-Saqaf. Di dalam kitab Az-Zahrul Basim bagi As-Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus. Ini. Jadi semuanya dah disebut di situ. Lalu dijelaskan di sini, wa alaika ya talibal khalwati bitaqlidil Ghazali fi jami'i muamalatika wa'tamid shaykhan fi qalbika hayyan wa maitan alladhi targhabu fi i'tiqadihi wa hubbihi wa ta'zimihi wa hurmatihi wa tabdhulu fi hubbihi irdaqa wa malaka. Maksud dia apa tu? Dan lazimkan olehmu, hai orang yang menuntut khalwah, iaitu tempat berbuat ibadah yang sunyi. Iaitu apa? Dengan bertaklid. Bertaklid akan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pada segala ilmu dan ibadah. Pada segala ilmumu dan ibadahmu. Dan pegang olehmu akan seorang syekh sama ada ia hidup atau mati. Kita kena pegang seorang syekh. Pegang seorang syekh sama ada hidup atau mati. Yang gemar engkau kepada mengiktikadkan akan dia dan kasih akan dia dan takzim akan dia dan hormat akan dia. Dan engkau berikan kerana kasihmu akan dia, itu akan kemuliaanmu dan hartamu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan lagi pula katanya di dalam kitab yang tersebut itu. Jadi dia sebut lagi dalam kitab yang tersebut ini. Wal yakun fi khalwatihi mustahdiran dzikra rabbih mutakhayyilan jisman nabiyhi mutawahhiman suratal Ghazali wa suratal syekhi fi lailihi wa naharihi. Disebut lagi dalam kitab tersebut. Dan hendaklah ada ia di dalam khalwatnya itu menghadirkan ia dengan hatinya pada menyebut ia akan Tuhannya dan diingatkan di dalam khayalannya iaitu dalam hatinya itu akan jisim nabinya dan mencita-cita ia dengan hatinya itu rupa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan rupa syekhnya itu pada malamnya dan pada siangnya. Hadir wal hadrat. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Akhirnya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dia menutup kata-kata dia. Wa kana al-farahu min tarjamati hadzal kitab fi Makkah al-Musharrafah fi yaumi thalathi thulatha'i al-khamisi min syahril Muharram fi sanati alfin wa mi'atin wa snaini wa tis'ina min al-hijrati an-nabawiyah sallallahu ala sahibiha wasallam. Maksud dia. Dan adalah selesai daripada menterjemahkan akan kitab ini di dalam negeri Mekah Al-Musharrafah. Jadi kitab ini dah selesai diterjemahkan di negeri Mekah Musharrafah. Fi yaumi thulatha, pada hari Selasa. Al-Khamisi min syahril Muharram,
yang kelima daripada hari daripada bulan Muharram fi sanati alfin pada tahun 1000 iaitu dan 100 dan 92 tahun 1192 tahun. Dia selesai kitab ini tulis pada tahun 1192. Oh lama tu. 20 tahun daripada hijrah Nabawiyah iaitu 1192. Berarti Syekh Abdul Samad Falimbani hidup tahun 1192. Berarti mungkin meninggal 12 something. Ini Syekh Abdul Samad Falimbani, ulama besar ni. Okey. Lalu dia berkata hamba yang banyak berdosa lagi sangat berkehendak kepada ampunan Tuhannya, iaitu Ahmad Fahmi bin Zamzam. Okey. Jadi dah selesai kalam Syekh Abdul Samad Falimbani tadi dekat situ. Iaitu sallallahu alaihi wasallam selesai. Lalu berkata pula, iaitu pentahqiq kitab kita ini, iaitu cetakan Galeri Ilmu ini, bahawa berkata hamba yang banyak dosa lagi sangat berkehendak kepada ampunan Tuhannya. Ahmad Fahmi bin Zamzam. Ahmad Fahmi bin Zamzam. Itu nama ulama tersebut. Abu Ali Kun Yahya. Al-Banjari bangsanya. An-Nadwi kelulusannya. Abu Al-Maliki gelaran yang dianugerahkan oleh gurunya Asy-Syafi'i mazhabnya. Jadi Al-Maliki itu dari Syed Muhammad Ali Al-Maliki, memberinya gelar Al-Maliki. Asy-Syafi'i mazhabnya, Asy-Syadzili tariqahnya, hafizallahu ta'ala. Telah selesai daripada mentahqiq kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Masalikil Muttaqin. Ini di Khazanah Banjariah, Ma'had Tarbiyah Islamiyah, Terang, Pokok Sena, Kedah, Malaysia. Ini dia kata. Pada malam Rabu 12 Zulqa'dah bertepatan dengan 14 Disember 2005 Masehi. Jadi dia tahqiq kitab ni pada tarikh tersebut. 14 Disember 205 Hijriah Masehi. Zulqa'dah 1426. Ya. Selesai. Jadi yang tahqiq kitab ini adalah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita boleh nampak nama dia dekat sini. Dekat sini nama dia. Okey. Menunjukkan bahawa iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ulama besar kita yang baru meninggalkan kita, lahul Fatihah insya-Allah. Amin. Okey. Semoga ilmunya bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataminil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadir wal hadir hafizakumullah. Alhamdulillah kita dah khatam kitab Hidayatus Salikin. Sekarang insya-Allah sebelum kita tutup majlis pada hari ini, insya-Allah mula minggu depan kita akan buka pula kitab. Ini nama kitab dia, iaitu Siyarus Salikin. Iaitu Tariqah Sadati Sufiyah. Siyarus Salikin. Siyarus Salikin ni total dia ada 4 jilid. Dalam satu ni ada 2 jilid. Nampak ni, kita nampak kan. Jadi ni kitab yang masya-Allah fenomenal juga. Cuma kerana dia tulisan Jawi, maka tuan-tuan boleh beli cetakan Banjariah. Kalau tak salah. Ada dalam internet. Boleh cari cetakan Dirang kalau tak salah. Kalau cetakan di Kedah lah kalau tak salah. 4 jilid. Total dia adalah Siyarus Salikin 4 jilid. Tebal. Tu kena ngaji dari awal sampai akhir kerana dia adalah zubdah daripada kitab Ihya Ulumuddin yang telah disusun oleh iaitu Al-Imam Al-Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Baik, insya-Allah kita mula minggu hadapan dengan kitab yang baru dan kita penuhkan azam untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Maka insya-Allah dengan ini saya sudahkan dengan khataman kitab Hidayatus Salikin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.